معي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا من تقديم صح؟ صح لا؟ انتهينا من تقديم صح؟ Semua kumpulan dah bentang kan? Dah Ustaz, dah. Dah okay. Alhamdulillah. Baik. قد درسنا علم المعاني. تحت علم المعاني قد درسنا الخبر والإنشاء، ودرسنا الإيجاز، الإطناب، المساواة والقصر. هذا كله كي نستطيع أن نكون الجملة مطابقة بمقتضى الحال. نستطيع أن نبني جملة مطابقة، نبني الكلام المطابق لمقتضى الحال. هذا هو علم المعاني. Kita dapat bina ayat yang sesuai dengan pendengar. Kita belajar halat ahwal pendengar kan. Ada pendengar yang khalid zihni, neutral. Ada pendengar yang mutaraddid, ada pendengar yang mungkir. So kita perlu guna taukid ataupun elok guna taukid ataupun tidak elok ada taukid. هذا في علم المعاني. وفي المعاني أيضا درسنا ماذا؟ أحوال السامعين من العالم، من الآدب، من الجاهل، من العام، وما هي اللغة المناسبة لمقتضى هؤلاء. وبعد ذلك هذا هو علم المعاني. Ilmu ma'ani untuk membina ayat yang sesuai dengan pendengar ataupun pembaca. Ba'din darasna ilmu bayan. Ilmu bayan kita belajar tentang wuduhul makna. Macam mana kita nak menghasilkan makna yang tersurat atau tersirat. Min nahiyat wuduhul makna. Tadi sesuai bahasa yang sesuai dengan pendengar. Ini bahasa yang kita nak sampaikan makna dengan pelbagai teknik. Khususnya kita nak menyampaikan bahasa secara tersirat. Secara tersirat. Ya, secara tersirat, tidak direct. Macam mana nak menyampaikan bahasa tidak direct? Idzan linukawin jumlah غير مباشرة، tersirat lah, غير مباشرة. ممكن نستخدم التشبيه وأيضا الاستعارة. Boleh kita guna tashbih dan atau kita guna isti'arah contohnya. Isti'arah ini dari jenis tashbih. Dua-dua itu perumpamaan. Dalam bahasa Melayu kita panggil perumpamaan. Bagai bulan di pagar bintang. Dia bagaikan singa. Itu tashbih. Bila isti'arah, dia ada juga tashbih, perumpamaan. Cuma dihadzafkan sama ada musyabbah ataupun musyabbah bih. Jadi dalam isti'arah ada tashbih. Cuma dihadzafkan sama ada musyabbah ataupun musyabbah bih. Isti'arah. Kita belajar lafaz hakiki dan kita belajar juga lafaz majazi. Majazi guna bahasa tersurat. Kita ada majaz lughawi, ada majaz akli. Yang makna tersirat ni, makna tersirat kita guna majaz lughawi, ada dua jenis majaz lughawi. Satu ada dalam bentuk perumpamaan. Yang kedua tidak dalam bentuk perumpamaan. Kalau dalam bentuk perumpamaan kita panggil al-isti'arah. Al-isti'arah. Kalau tidak dalam bentuk perumpamaan, yakni
laisat laha alaqah musyabihah, alaqah. Kalau tidak ada alaqah musyabihah, itu majaz mursal. Jadi kedua-dua ini majaz, kedua-dua ini al-isti'arah dengan majaz mursal keluar daripada makna asli, yakni keluar daripada makna dalam kamus. Keluar daripada makna dalam kamus. Amma majaz aqli, majaz ada dua, majaz lughawi, majaz aqli. Majaz lughawi maknanya terkeluar daripada kamus. Majaz aqli makna betul. Makna betul. Cuma akal membuat pertimbangan untuk sampai kepada makna yang dikehendaki. Seperti sungai mengalir. Sungai hakiki mengalir. Tapi yang mengalir air. Okay. Ba'din سندرس في هذا اليوم آخر الموضوع تحت علم البيان وهو الكناية. سأشارك لكم الكناية. سأشارك لكم الكناية. Sekejap saya masuk balik. Saya tak boleh buka. الكناية. رأيتم على الشاشة الكناية؟ نعم Ustaz, نعم. Nampak? Okey. Al-kinayah. Al-kinayah. Ini insya-Allah mudah sahaja. Yang payah pasal kalau kita tak kenal lagi, kita tak biasa tu, jadi kita rasa payah. Sebenarnya mudah saja. Al-kinayah. Apa makna al-kinayah? Bahasa mudahnya ialah gelaran. Kunyah. Dia biasa kunyah. Kunyah gelaran. Masalan Abu Bakar, kunyah dia As-Siddiq. Gelaran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Umar Ibn Al-Khattab, gelaran kepada dia Al-Faruq. Al-Faruq. Gelaran kepada negeri Sarawak, Bumi Kenyalang. Gelaran kepada negeri Kedah, Jelapan Padi, negeri Jelapan Padi. Gelaran kepada Bandar Melaka, Melaka, bandar bersejarah. Kenapa Melaka dipanggil bandar bersejarah? Siapa orang Melaka? Siapa orang Melaka kat sini? Saya Ustaz. Kenapa Melaka digelar kunyah dia bandar bersejarah? Kenapa Sebab banyak tempat-tempat bersejarah Ustaz. Terengganu pun ada tempat bersejarah. Selangor pun banyak tempat bersejarah. Johor pun banyak. Sebab gelaran juga Ustaz, gelaran dia. Tapi kenapa digelar bandar bersejarah? Okay. Sebenarnya kenapa Melaka
kita kalau dalam bahasa Arab, Madinatut Tarikh. Madinatut Tarikh, bandar sejarah. Sebab apa? Sebab kita belajar sejarah Melayu start daripada Melaka kan. Tajuk pertama, pembukaan Melaka. Kalau belajar sejarah Melayu. Jadi sejarah Malaysia bermula dengan Melaka. Sebab itulah kita start sejarah kita dengan Melaka. Pembukaan Melaka oleh para mesuara yang datang dari Palembang. Jadi kita start sejarah Malaysia ni dengan Melaka. Sebab itulah sempena itu Melaka dianggap digelar sebagai bandar sejarah. Bandar sejarah. Sebenarnya sejarah Melayu takkan start dengan Melaka. Tak ada ke sebelum tu? Ada. Kerajaan sebelum Melaka, kerajaan Kedah Tua. Tapi kenapa kita tak start dengan kerajaan Kedah Tua? Sebab kita tidak ada dokumen, bukti. Siapa yang memerintah, di mana tempat dia. Tidak ada bukti. Kalau Melaka, ada bahan yang membuktikan siapa yang membuka negeri Melaka. Ada tulisan. Ada manuskrip yang menulis tentang sejarah. Tapi yang start dengan Melaka. Jadi tidak ada bahan tulisan, manuskrip yang menulis tentang sejarah sebelumnya. Walaupun peninggalan kerajaan Kedah Tua tu ada. Ada kubur lama, ada istana, tapak istana lama. Tetapi tidak ada bukti untuk menyokong fakta. Jadi tidak boleh. Yalah, sejarah mesti ada bukti. Jadi kalau tidak ada bukti, tidak boleh. Jadi sejarah Malaysia ini yang ada buktinya start daripada Melaka. Yang paling awal Melaka. Itulah gelaran Melaka bandar sejarah. Okay. Jadi diguna bandar bersejarah. Itu gelaran. Ya, gelaran. Kita panggil kunyah. Tapi kinayah juga gelaran. Kita boleh katakan gelaran. Min ambil daripada mana? Kana yakni kinayatan. Kana yakni kinayatan. Menggelar kinayatan, gelaran. An natakalam bisyai' wa turid ghairahu. Sekejap. Okey. An tatakallam bisyai' wa turidu ghairahu. Kita bercakap tentang sesuatu, kita sebut sesuatu tapi kita nak perkara lain. Macam negeri Jelapang Padi. Kita sebut negeri Jelapang Padi. Kita sebut Jelapang Padi tapi yang kita kehendaki bukan Jelapang Padi tu. Kita kehendaki ialah negeri Kedah. Bandar bersejarah. Bukan kita nak bandar bersejarah tu. Kita nak ialah Melaka. Ya. Contoh yang lain, saya kata Muhammad ni banyak kayu api di rumah dia. Muhammad ni di rumah dia abu kayu api. Ar-Ramad. Muhammad kathirur ramad. Kathirur ramad. Muhammad ialah seorang yang ada banyak abuk kayu api di rumah dia. Jadi kita nak bukan banyaknya abuk kayu api di rumah dia. Bukan itu yang kita nak. Bukan zahirnya yang kita nak. Bukan yang tersurat kita nak. Tapi yang kita nak yang tersirat. Iaitu bila banyak abuk kayu api, abu kayu api maksudnya banyak masak. Orang dulu. Masak pakai kayu api kan. Bila banyak abuk kayu api, banyak masak. Bila banyak masak, ramai orang datang makan. Bila orang ramai datang makan, dia ni seorang yang mulia lah.
Orang suka pergi rumah dia. Pergi melawat dia. Dia orang yang dihormati. Rajulun karimun. Jadi dia kata, kalau saya kata Muhammad kathirur ramad, kan saya kata saya nak beritahu dia tu banyak habuk kayu api, tetapi dia seorang yang mulia. Dia seorang yang mulia. Itu contoh, ya, contoh. Jadi itu maksud wa turidu ghairahu. Kana anil amri bighairin. Kana an amrin bighairin. Yakni kinayatan. إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوه. Maksudnya, dia bercakap sesuatu tapi dikehendaki perkara yang lain. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Baik. Fil istilah. Ini fil istilah. Fil istilah, lafzun urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawaz iradati ma'hu. Lafaz yang dinaki makna yang tersurat. Walaupun boleh dipakai makna zahir. Boleh jadi dia banyak kayu api di rumah dia. Dia banyak habuk kayu api. Boleh pakai yang zahir. Tetapi kalau kita pakai yang zahir, maksud yang dikehendaki, kita tersilap faham. Okay. Contoh, bagi contoh kinayah. Yuqassimul ulama'ul balagha al-kinayah ila thalathati aqsamin. Yuqassimu ulama' al-balagha kinayata thalathati aqsamin. Kinayah an sifah, kinayah an mausuf, kinayah an nisbah. Kinayah bergelar tentang sifat dia. Satu lagi gelar tentang dia sendiri, orang tu sendiri. Ataupun objek tu sendiri. Satu sifat dia. Satu dia gelar tentang orang tu sendiri. Ataupun objek tu sendiri. Ataupun sesuatu itu sendiri. Kemudian kinayah an nisbah. Okey, untuk kita fahami ini, kita tengok contoh. Awalan, kinayah an sifah. Wahia allati tatlubu biha nafsus sifah. Wal murad bisifah hiya sifah al-ma'nawiyah. Satu sifat maknawi yang ada pada seseorang. Contoh, fulanah na'umud duha. Fulan kathirur ramad. Contoh yang saya bagi tadi. Fulanah na'umud duha. Kata, dia ni, seorang perempuan ni, fulanah. Dia ni kuat tidur pada waktu duha. Banyak tidur. Dia ni selalu tidur pada waktu duha. Wanita kebanyakannya tak tidur waktu duha. Pasal apa wanita ni tak tidur waktu duha? Sebab dia banyak kerja. Kan? Dia kalau dia suri rumah tangga, bangun pagi-pagi, sudah semayang, mengaji semua, buat sarapan, sediakan sarapan. Sudah sedia sarapan, sapu rumah biar bersih. Kemas rumah. Jadi waktu duha, kalau dia tidur, tak ada sarapan lah. Kalau dia tidur, rumah bersepah lah. Jadi, fulanah na'umud duha menunjukkan dia ni orang senang. Orang senang. Dia ada orang gaji. Ada orang gaji. Ada tukang masak. Ada tukang sapu. Jadi kalau kata fulanah na'umud duha, dia gelar sifat. Sifat bagi dia. Si fulan ini tidur, selalu tidur pada waktu duha. Selalu tidur pada waktu duha. Waktu awal pagi tu. Waktu duha kan daripada pukul 8 sampai pukul 11. Buat tidur. Selalu tidur. Banyak tidur. Hadhihi fulanah murhifah. Murhifah. Maknanya maksud dia fulanah ini seorang yang senang. Hidup dia senang. Fulanah ini murhifah. Hidupnya senang. Dan dia orang gaji. Ghairu muhtajah ila sa'i. Tak perlu pada kerja. Dia tak perlu pada kerja-kerja rumah. Tak perlu. Itu.
Jadi gelaran Naumud Duha ini, Umud Duha ini gelaran. Gelaran kepada fulan. Jadi gelaran ini berbentuk sifat. Si fulan ini tidur pada waktu, sering tidur pada waktu duha. Jadi makna yang tersurat dia tidur pada waktu duha. Banyak tidur. Makna yang tersirat, dia ni orang senang. Murhifah. Dan dia ada orang gaji lah. Ada khadam. Ada khadam dia. Orang senang lah. Orang senang. Fala tanamu fi waqti duha nisa'ul Arab. Wanita Arab ini, orang Arab ni, tidak tidur waktu duha. Illa man takuna laha khadamun. Kecuali yang ada khadam. Yang yanubuna naib. Yanubuna menggantikannya dalam kerja-kerja. Dalam kerja-kerja, maksudnya kerja rumah lah. Jadi Naumud Duha kita panggil kinayah. Gelar dia banyak tidur pada waktu duha. Menunjukkan dia orang senang. Contoh kedua, fulan kathirur ramad. Banyak abuk kayu. Abuk kayu api. Abu kayu api. Si fulan ini banyak abuk kayu di rumahnya. Hadzal qaul kinayah. Hadzal qaul kinayah an midyaf. An midyaf. Banyak orang datang. Tetamu. Duyuf. Dan dia ni pasal apa kathirur ramad menunjukkan ramai tetamu. Kathirur ramad menunjukkan kathir ihrakil hatab. Banyak bakar kayu api. Kan banyak abuk kayu tu sebab banyak bakar kayu api. Bila banyak bakar kayu api menunjukkan banyak memasak. Bila banyak masak, banyaklah tetamu. Jadi kinayaan media. Gelaran ni untuk menunjukkan dia ramai tetamu hadir rumah dia. Ramai orang datang. Jadi dia rajulun karim. Yadullu ala annahu rajulun karim. Rajulun mahbubun, rajulun karim. Jadi orang yang dibenci, orang tak pergi. Selisih bahu pun orang tak tegur. Silat-silat orang tengok kita dari jauh pun orang lari. Sebab orang tak suka. Ni kalau orang pergi ke rumah dia pun pergi, maknanya dia seorang yang mulia. Itu contoh kinayah an sifah. Qalat Khansa fi akhiha Sakhar. Al-Khansa sastrawan wanita pada zaman Arab jahili. Al-Khansa sastrawan wanita pada zaman Arab jahiliyah. Fil asril jahili. Kemudian beliau memeluk Islam dan dia terus menjadi sastrawan pada zaman Islam. Jadi dia hidup dua zaman. Fi asril jahili wa fi asri sadril Islam. Bidayatil Islam. Awalil Islam. Jadi dia puji akhi dia. Saudara dia yang bernama Sakhar. Dia puji apa? Tawilun najaj. Panjang sarung pedang. Adik dia ni sarung pedangnya panjang. Rafi'ul imad. Tinggi tiang. Tiang rumah dia. Tinggi. Kathirul ramad. Rumah dia banyak abuk kayu api. Jadi dia memuji saudara dia yang bernama Sakhar. Khansa tasifu akhaha bithalasati sifat. Tawilun najat. Rafi'ul imad. Kathirul ramad. Tulun najat. Wahia hamailus saif. Panjang sarung pedang. Hamailus saif. Menunjukkan sarung pedang. Yastalzimu menunjukkan yadullu ala tulil qamah. Tulil qamah. Fizikal dia kuat. Tinggi. Tinggi qamah. Dia fizikal dia tegak. Orang yang sarung pedang panjang, maknanya pedang tu berat. Orang yang kecil, orang yang lemah tak mampu nak pegang. Apatah lagi nak guna.
Jadi bila kata dia panjang sarung pedangnya, maknanya dia seorang yang fizikalnya tulul qamah. Dia seorang yang tinggi, fizikalnya tegak. Dia seorang yang tinggi. Rif'atul imad, rafi'ul imad ini tastalzimu atau tadullu ala asy-syuhrah wal hasab wa za'amah. Menunjukkan dia ni seorang yang syuhrah, orang yang terkenal, dan juga ada kedudukan, hasab, ada kedudukan dia, wa za'amah, dia ada ciri-ciri kepimpinan. Sebab apa? Tinggi tiang rumah ni, tinggi ni kenapa dia menunjukkan syuhrah, hasab, za'amah? Kerana rumah orang-orang yang hebat ni dah masuk kepadanya orang-orang yang datang sama ada secara menunggang ataupun berjalan kaki. Dan memerlukan memerlukan gerbang yang tinggi. Jadi kalau rumah kecil, takkanlah gerbang jadi tinggi. Gerbang yang tinggi bagi rumah yang tinggi lah. Itu menunjukkan za'amah, hasab, syuhrah. Kathirul ramad, kita dah beritahu tadi. Kathratul akilin, kathratul duyuf, tasallimul akram. Ramai tetamu mari, bila ramai tetamu mari menunjukkan dia seorang yang pemurah. Jadi ini semua kinayah an sifah. Kinayah tentang sifat orang tu. Ya. Dia ni sifat dia banyak kayu api. Banyak abuk kayu api. Dia ni siang hari di waktu duha selalu tidur. Ini pedangnya, sarung pedangnya panjang. Tiang rumahnya tinggi. Okay. Itu kinayah sifat. Tengok kinayah an-mausuf. Bahasa simbolik. Kita boleh kata gelaran ataupun bahasa simbolik. Jadi disebut yang tersurat itu simbol kepada yang tersirat. Sebagai simbol untuk menyampaikan makna yang tersirat. Jadi bahasa simbolik. Contoh, kinayah an-mausuf. Kinayah an-mausuf, zara abna'un naili Malaysia. Zara abna'un naili Malaysia. Telah melawat Malaysia ini. Siapa melawat? Anak-anak Nil. The children of Nil. Anak-anak sungai Nil. Sungai Nil. Jadi sungai Nil ini merupakan nyawa kepada Mesir. Boleh dikatakan roh li Misra. Nyawa kepada Mesir. Kehidupan kepada Mesir. Tak ada sungai Nil, Mesir tak ada orang duduk lah. Jadi Sahara, padang pasir lah. Tetapi tidak, Mesir bukan padang pasir. Dia ada padang pasir. Tapi banyak tempat yang hijau, di tanaman subur. Ada kebun-kebun. Kemudian ada bandar-bandar. Malah di Bandar Kahirah, tempat saya belajar dulu, di Bandar Kahirah, luas sungai Nil. Kita nampak sungai Nil mengalir di tengah-tengah Bandar Kahirah. Jadi bila ada sungai, ada pengairan, ada air. Sungai tu besar. Sungai Nil ni daripada Habsyah. Sungai Nil ni daripada Habsyah, daripada Ethiopia. Mengalir turun sampai ke negara Mesir. Dan dia besar, sungainya besar. Dengan adanya sungai Nil, maka suburlah tanah Mesir. Adalah tumbuh-tumbuhan, adalah kota-kota, ada kehidupan. Jadi kalau tak ada sungai Nil, Mesir tak ada kehidupan. Nescaya Mesir satu negara yang dipenuhi dengan padang pasir. Tapi tidak, sebab ada sungai Nil. Jadi seolah sungai Nil itulah Mesir. Macam kita kata tadi, jelapan padi. Kenapa padi bagi negeri Kedah? Sebab padi banyak sangat. Banyak bendang-bendang yang meluas, yang terbentang meluas bendang-bendang padi. Seolah Kedah itu jelapan padi. Jadi begitu juga Nil, bila kata anak-anak Nil, maksudnya Al-Misriyin, orang-orang daripada Mesir.
anak-anak Nil, maksudnya orang-orang Mesir. Dia telah melawat orang-orang Mesir, Malaysia. Jadi Abna'un Nil simbol kepada Misriyin. Jadi itulah, ya. Itu kinayah. An mausuf. Jadi anak-anak Mesir, maksudnya orang-orang Mesir. Kepada individu itu sendiri, bukan sifat. Bukan sifat. Tadi sifat banyak abuk kayu api, panjang sarung pedangnya, tinggi tiang rumahnya, tidur, selalu tidur, sering tidur di waktu duha. Itu sifat. Ini individu itu sendiri, ataupun objek itu sendiri, ataupun sesuatu itu sendiri. Anak orang-orang Mesir, manusia bukan sifat, manusia. Jadi mausuf, kinayah an mausuf, ya, benda yang boleh disifatkan. Istamta'na bimanzari Madinatin Nur. Kami telah we enjoy the fascinating of city of light. City of light. Kami istamta'na. Kami menikmati keindahan pemandangan, manzar, pemandangan, manzar. Jadi kami menikmati pemandangan kota cahaya. Kota cahaya. Kota cahaya, simbol kepada apa kota cahaya? Paris. Jadi dia ialah simbol kepada Paris, gelaran kepada Paris, kota cahaya. Lagi huwa harisun ala malihi. Dia ni pengawal ke atas harta dia. Bukan kepada sifat dia, dia tu sendiri. Dia seorang pengawal. Haris, seorang pengawal. Pengawal harta dia. Maksudnya dia nak menunjukkan apa? Orang ni bakhil. Macam pengawal keselamatan. Dia ni pengawal keselamatan bagi harta dia. Gitu. Jadi menunjukkan dia bakhil. Ini kinayah an mausuf. Kinayah an nisbah. Kinayah an nisbah mesti ada sifat. Sama ada satu, ataupun dua, ataupun tiga. Kemudian diisbatkan. Diisbatkan. Ditetapkan ke atas seseorang. Jadi ada sifat satu, sifat dua, sifat tiga. Kemudian diisbatkan. Ada pada seseorang. Ada pada mausuf. Seseorang. Mausuf. Ataupun ada pada sesuatu objek. Mausuf. Jadi kinayah an nisbah. Kita panggil kinayah an nisbah. Nisbah ni maksudnya mengisbatkan. Isbat. Mensabitkan, menetapkan, meletakkan. Isbat. Ma makna isbat? Wahia allati yuradu biha, yang dikehendaki dengan kinayah an-nisbah ialah isbatu amrin li amrin. Meletakkan sesuatu pada sesuatu. Sama ada ataupun menafikannya. Meletakkan ataupun menafikannya. Nak kata ada ataupun nak kata tidak ada sifat-sifat tu. Ya? Ke atas sesuatu. Ke atas sesuatu mausuf lah. Ke atas mausuf. Macam tadi tidak ada isbat. Dia sebut terus. Dia sebut secara direct. Fulan na'umud duha. Fulan kathirul ramad. Tawilun najad rafi'ul imad. Zara abna'u misra. Jadi itu tidak ada isbat. Yang ini dia isbat. Tengok contoh dia, qala syair. Jadi ada dua benda. Dia isbatkan sifat-sifat tu ke atas mausuf. Contoh. So, ini ya. Ini contoh.
Innas samahata innas samahata sifatnya. Sifat samahah wal muru'ah, kemurahan hati dan juga maruah. Wan nada. Wan nada ini ialah kesantunan. Jadi ada sifat. Innas samahata wal muru'ata wan nada. Okey, dalam keadaan macam mana? Fi kubbatin. Di kubbah. Kubbah kan di menara. Fi kubbah. Di menara. Fi kubbah. Di menara Ibnu Hasraj. Duribat ala Ibni Hasraj. Maksudnya as-samaha, maksudnya kemurahan hati, maruah diri dan juga kesantunan ada pada menara Ibnu Hasraj. Ada pada menara Ibnu Hasraj. Ada pada, diisbatkan, kemudian disebut duduk di mana, sifatnya duduk di mana. Ada pada menara. Ada pada menara Ibnu Hasraj. Jadi ini kinayah an-nisbah. Dia nak puji Ibnu Hasraj. Ada pada menara Ibnu Hasraj. Arada syair an yuthbita, nak mengisbatkan, nak menunjukkan ada, nak letakkan as-samahata wal muru'ata wal karama lil mamduh, bagi orang yang dipuji, iaitu Ibnu Hasraj. Falam yu'abbir bisarihil lafzi. Tapi dia tidak takbir dengan lafaz yang soreh. Kalau lafaz soreh, dia boleh kata innas samahata wal muru'ata wan nada mawjudah fi Ibni Hasraj. Kan, kemurahan hati, maruah diri dan juga kesantunan ada pada Ibnu Hasraj. Ada pada Ibnu Hasraj. Itu bahasa direct. Tapi dia kata fi kubbah, pada menara. Pada menara Ibnu Hasraj. Jadi ini kita panggil kinayah. Jadi kinayah pada menara. Pada menara. Kinayah pada menara. Al-manar, al-kubbah. Kubbah masjid. Kubbah masjid. Kita panggil menara lah. Qala Abu Nawas madihan. Tengok lagi. Fama jazahu judun la wala halla dunahu. Walakinna yasirul judu haitsu yasir. Dia kata tidak menjangkawinya akan al-jud, kemuliaan. Al-jud. Tidak menjangkaui. Soalannya kemuliaan tu terperangkap dalam diri dia, tak boleh nak keluar. Jaza ni, kalau dalam bahasa harian kita ada, kadang-kadang kita kata dekat kawan kita, la tatajawaz sitta ashhur. La tatajawaz sitta ashhur. Jangan awak menjangkaui 6 bulan. Kena selesaikan sebelum 6 bulan. Jadi saya kata, la budda an tunhi qabla sitta ashhur. La tatajawaz. Jangan menjangkau. Maknanya tak boleh, jangan melepasi 6 bulan. La tatajawaz sitta ashhur. Jadi jaza ni menjangkau, melepasi. Jadi penyair kata, Abu Nawas memuji kepada al-mamduh, orang yang dipuji, tidak melepasi dirinya oleh kemuliaan. Kemuliaan ada dalam diri dia, tak boleh keluar. Tidak keluar daripada diri dia al-jud, tak boleh lari. Ijazah kita kata menjangkau, melepasi. Kalau ada sempadan kan, ada sempadan
La tatajawaz hadzal had. Hudud, sempadan, had, sempadan. La tatajawaz hadzal had. Jangan menjangkau kawasan ini. La tatajawaz hadzal had, hadzal makan. La tatajawaz. Jangan menjangkau kawasan ini. Jadi dia kata jud ini, sifat mulia ini, al-karam, dalam diri orang ni tak boleh keluar. Tak boleh keluar daripada diri orang ni. Dia duduk dalam diri orang ni. Dan dia wala halla dunahu. Kita biasa dengar kalimah halla mahalla raf'in. Dia duduk pada tempat halla mahalla raf'in, duduk pada tempat rafa'. Halla mahalla raf'in. Jadi maksud halla ni dia duduk. La halla tidak duduk. Jadi dia kata jud ni duduk dalam diri si fulan dan tak boleh keluar. Dan dia tidak duduk pada orang lain. Dunahu. Duna syakhsin akhar. Sifat mulia duduk dalam diri dia sehingga tidak pergi duduk pada tempat orang lain. Seolahnya kemuliaan ni duduk dalam diri dia je. Dalam diri orang lain tak ada kemuliaan. Dia nak pujinya orang ni. Itulah sastra. Dia guna bahasa. Dia guna isti'arah. Isti'arah apa ni? Isti'arah makniyah. Sebab musyabbah jaza jud la halal. Ya, dia datangkan sifat lawazim musyabbah bih. Isti'arah makniyah. Okey. Musyabbah ada al-jud. Itu tajuk isti'arah dululah. Dan ni kita belajar kinayah. Jadi sifat mulia duduk dalam diri dia, tidak melepasi pergi pada orang lain. Tidak melepasi pergi pada orang lain. Tapi bergerak jud ini, dia kata walaupun terperangkap dalam diri si fulan, tapi jud ini dapat bergerak juga. Kemuliaan dapat bergerak. Tapi bila? Apabila si fulan ini bergerak. Apabila bergerak. Yasir jud haithu yasir hadha fulan. Haithu yasiru hadha fulan. Jadi jud ini, tetapi jud dapat bergerak apabila si fulan ini bergerak. Maksudnya, dia pujilah. Dia puji. Orang ni orang mulia. Sampai sifat mulia ni tak pergi pada orang lain. Tak boleh nak pergi pada tempat orang lain. Tidak melepasi diri dia ni. Sifat jud. Manakala sifat jud ni akan bergerak, maknanya orang dapat manfaat daripada sifat, daripada kemurahan hati ni, apabila si fulan ini bergerak. Jadi dia pujilah. Awak boleh meneliti maksud ini. Telitilah maksud ini. Di mana kinayah? Sifat yang nak diisbatkan ini, al-jud, kemurahan hati. Dia nak isbat pada orang, inilah kinayah dia. Nak isbat ke atas si fulan. Yasirul jud haithu yasir. Yasir hadha fulan. Ini dipanggil dia isbat. Ada pada mana? Macam tadi. Samaha muru'ah nada ada kat mana? Ada kat kubah. Kubah si fulan. Jud ini pula ada kat mana? Ada apabila dia bergerak. Haithu yasir. Apabila dia bergerak. Itu kinayah. Ya. Qala al-Buhtari. Qala al-Buhtari. وَمَا رَأَيْتُ الْمَجْدَ الْفَارِحْ لَهُ في آل طلحة ثم لم يتحول هذا البيت كناية عن كون آل طلحة. Dia nak puji آل طلحة sadah, sebagai sadah, kepimpinan. ثم أشرافا أهل المجد
faman alqa al-majda rahlahu fi darihi wa lam yatahawwal anha fala budda an yakuna al-majda mansuban ilaihi li'azim syarafihi wa rafi' manzilihi. Wa ma ra'aitul majda alfa rahlahu fi ali Talha thumma lam yatahawwal. Maknanya dia nak puji tentang apa? Al-majdu. Al-majdu juga kemuliaan. Ya? Kemuliaan. Lam yatahawwal. Lam yatahawwal. Tak bergerak. Pada Ali Talha. Lam yatahawwal. Jadi ini ada sifat yang diisbatkan. Di mana ada pada Ali Talha dan tidak bertukar-tukar. Duduk pada Ali Talha. Bila Majdu pergi kepada Ali Talha, dia akan kekal pada Ali Talha, kaum Talha, keluarga Talha. Dan tidak pergi ke tempat lain dah. Lekat di situ. Itu kinayah. Ya, ada 3 kinayah. Kinayah an sifah, kinayah an mausuf, kinayah an nisbah. Belajar ringkas saja. Kenapa perlu kinayah? Apakah pendorong? Apakah pendorong yang mendorong kita menggunakan kinayah? Kenapa kita perlu guna bahasa simbolik? Kenapa kita tak kata dia ni seorang yang mulia, tapi kita kata dia ni banyak kayu api di rumah dia. Kenapa perlu simbolik? Macam-macam sebab, ya. Macam-macam sebab kita guna bahasa simbolik. Kenapa tak kata, gimana? Saya nak pergi negeri jelapang padi. Kenapa tak kata saya nak pergi Kedah? Kenapa saya nak pergi jelapang padi? Untuk tambih ala uzmi kudrah. Untuk menunjukkan hebat dalam sesuatu. Menunjukkan uzmu kudrah, hebat keupayaannya. Kudrah keupayaan, hebat keupayaannya. Kata negari jelapang padi. Kita nak menunjukkan, kita nak kata pergi ke Kedah lah, tapi kita guna simbolik. Bahasa simbolik. Kenapa? Nak tunjuk hebat dia dalam sesuatu keupayaan. Jelapang padi. Wah, hebat dalam penanaman padi, dalam pertanian padi. Contoh tadi, bulan tawilun najdi. Panjang sarung pedangnya. Nak menunjukkan dia hebat. Seorang yang bertubuh sasa. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Kama fi qawlihi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang menjadikan kamu semua, duhai manusia, daripada jiwa yang satu. Min nafsin wahidah. Daripada jiwa yang satu. Ini kinayah. Jiwa yang satu. Kinayah kepada simbol kepada Adam alaihissalam. Nak menunjukkan hebat keupayaan manusia pertama. Bukan diciptakan sebahagian saja, tapi satu nyawa yang sempurna. Fatnatul mukhatab. Untuk menunjukkan mukhatab ni cerdik. Nak menunjukkan secara tak langsung kita guna bahasa simbolik, kita mengiktiraflah kebijaksanaan mukhatab. Orang yang kita nak bercakap. Boleh tengok contoh ayat Quran. Tapi apa yang mendorong kita guna bahasa simbolik banyak ya. Ini dia beri contoh je sebahagiannya. Tarkul lafzi ila ma huwa ajmal. Menggunakan lafaz yang lebih indah. Menggunakan lafaz istikhdamul lafzil ajmal. Tarkul lafzi ila ma huwa ajmal. Maksudnya kita boleh kata nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke Kedah. Kan lafaz pasal makna nak beritahu, kita guna kinayah.
Tapi kita nak beritahu, saya nak pergi ke Kedah kan. Tapi saya guna kinayah. Saya pergi ke negeri Jelapan Padi. Kenapa tak guna lafaz Kedah? Kenapa tinggal lafaz Kedah? Sebab nak guna lafaz yang lebih indah. Jelapan Padi. Anak-anak Nil. Menggunakan bahasa yang lebih indah. Sebab anak-anak Nil. Sungai ni mana ada anak? Kan? Anak-anak Nil. Sungai Nil mana ada anak? Tapi itu kita guna makna majazi. Jadi bila guna makna majazi, memang lebih indah lah berbanding makna hakiki. Bahasa yang tersurat dengan bahasa yang tersirat. Yang tersurat tu kalau kita guna bahasa tersurat lebih tinggi. Lebih tinggi nilai balaghahnya. Okey. Yafhash zikruhu fis sam'i. Kita nak elak daripada sebut benda yang kita tak suka, boleh juga. Idza marru bil laghwi marru kirama. Ai kanu an lafzihi wa lam yuraduhu ala sighatihi. Idza marru bil laghwi marru kirama. Dia jadi kita tak nak sebut lafaz tu. Jadi kita guna bahasa simbolik. Ada kan? Ada. Kita guna bahasa simbolik. Sebab apa? Kita tak nak sebut direct. Sebab kita tak suka sebut direct tu. Kita tak nak sebut nama orang tu. Contohnya. Katakan kita duduk dalam hutan ni. Kita duduk dalam hutan. Kita pun bau sesuatu. Bau sesuatu dan kita tak nak sebut pun. Bila dalam hutan kan orang kata jangan sebut perkataan harimau. Jangan sebut perkataan gajah. Kalau sebut dia datang. Jadi sebut tu jangan sebut harimau. Jadi kita tak nak sebut. Ada ke orang setengah tu tikus contohnya. Tak nak sebut tikus. Panggil Cik Siti. Cik Siti. Cik Siti tu gelaran lah. Cik Siti. Tak tahulah daripada mana jadi Siti tu. Cik Siti. Tak nak sebut. Jadi kita guna bahasa kinayah bila kita tak nak sebut. Tak nak sebut. Okey. Itulah. Jadi kalau dawa'i kinayah ni banyaklah kita boleh fikir lagi kan. Kenapa kita guna bahasa simbolik banyak ya. Bukan ini saja, banyak lagi. Okay. So inilah al-kinayah. Ada soalan sebelum saya pindah ke ilmu badi'. Kita nak pindah ilmu badi'. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar Ustaz suara saya Ustaz? Dengar. Jelas. Saya nak tanya, kinayah ni Ya. lebih kepada kiasan ke Ustaz? Dia kiasan, kalau kiasan lebih macam ada umpamaan. Tapi kalau bahasa kiasan ni, kalau bahasa indirect, kalau maksudnya bahasa kiasan tu bahasa indirect, yelah. Kita tak guna bahasa yang direct. Tapi semua hakiki tu ya, dia panjang pedangnya. Dia bukan makna majazi. Dia bukan makna majazi. Dia tidak ada perumpamaan, tidak ada tashbih. Negeri Jelapan Padi. Memang betul makna hakiki, betul tu. Negeri Jelapan Padi. Jelapang, lapangan lah. Padi, sejenis tumbuhan. Semua makna asli. Jadi dia bukan makna majazi, dia makna hakiki. Jadi menggunakan lafaz hakiki tetapi tidak dikehendaki makna yang tersurat. Dikehendaki ialah makna yang tersirat. Jadi dia bukan bahasa berkias lah. Kalau berkias kan macam perumpamaan kan. Ini gelaran. Kita panggil gelaran. Ataupun menggunakan bahasa simbolik.
bahasa simbolik. Di atas sempena sesuatu yang kira logik untuk dijadikan ini sebagai simbol kepada orang ni. Kalau bahasa kiasan dia ada macam, kalau perumpamaan seperti, kita tak kata seperti sarung pedang yang panjang. Tidak. So dia bukan tashbih. Cuma dia simbol. Jadi sarung pedang itu dijadikan simbol kepada identiti seseorang. Sifat dijadikan simbol kepada identiti seseorang. Sifat. Dia ni macam kalau kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, itu apa? Adakah itu dia ni kais pagi makan pagi, di situ ada macam soalan dia macam ayam. Ayam. Itu ada perumpamaan juga di situ. Bukan kinayah. Dia simbol. Beruang utara. Beruang utara. Harimau Malaya. Itu simbol Harimau Malaya. Simbol kepada pasukan bola sepak. Satu pasukan bola sepak Harimau Malaya. Sebab apa? Digelar Harimau Malaya. Sebab nak tunjuk dia ni apa, dia ni garang. Harimau Malaya. Tapi bukan seperti harimau, itu tashbih. Tapi ini Harimau Malaya. Satu simbol yang diwujudkan untuk menggelar kepada seseorang ataupun kepada sesuatu objek. Bandar bercahaya. Itu objek kepada Paris. Simbol kepada Paris. Okey. Ada lagi? Okey. Syukran Ustaz. Afwan. Kita nak masuk pula. Alhamdulillah. Intahaina min ilmil bayan. Jadi kita dah belajar ilmul ma'ani, kita dah belajar ilmul bayan, dan ada sikit lagi tentang ilmu al-badi'. Jadi saya ulang balik, ilmu ma'ani, ilmu untuk kita tahu menggunakan bahasa yang sesuai dengan pendengar. Mutabaqah li muqtadal hal. Selaras dengan tuntutan keadaan. Keadaan siapa? Keadaan pendengar. Kalau pendengar itu khalid zihni ataupun mutaraddid ataupun mungkir, ada bahasa yang sesuai dengannya. Kalau al-mukhatab itu alim, al-adib, ada bahasa yang sesuai dengan orang alim, dengan orang al-adib. Kalau orang tu orang jahil, orang tu orang yang taraf pengetahuan dia rendah, ada bahasa yang sesuai. Kita guna itnab. Jadi kita belajar dah. Nak ijaz, bahasa yang ringkas dengan orang yang pandai-pandai. Jadi nak ringkas tu ada dua teknik kan. Ringkas dengan hadaf ataupun ringkas dengan qasar. Tak ada hadaf pun, di qasar. Kemudian kita belajar itnab. Itnab teknik nak panjangkan bahasa dengan orang-orang biasa, orang yang level pengetahuan dia rendah, kena itnab. Kena bahasa yang panjang. Jadi macam mana bahasa yang panjang? Kena ada taudih, tambah keterangan. Tambah keterangan maksudnya tambah fakta-fakta, tambah idea-idea, tambah dengan contoh-contoh. Ada juga zikrul khas ba'dal am. Zikrul am ba'dal khas, dan macam-macam lagi. Kita belajar di bawah ilmu ma'ani, iaitu satu ilmu untuk kita buat bahasa yang sesuai dengan pendengar. Ilmu bayan ialah kita mencipta bahasa, menulis ataupun bercakap menggunakan bahasa yang berbeza dari sudut al-wuduh, wuduhul makna. Makna dia tak jelas. Maknanya tidak direct. Maknanya indirect. Macam kita guna bahasa kiasan tadilah. Kita guna bahasa kiasan, kita guna bahasa simbolik.
Jadi kita guna tashbih, kita guna isti'arah, kita guna majaz mursal, kita guna majaz akli dan kita guna kinayah yang kita belajar pada hari ini. Kita guna kinayah yang kita belajar pada hari ini. Itu di bawah ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan. Kita nak tengok pula ilmu al-badi'. Ya, ilmu yang terakhir, bahagian yang terakhir di bawah ilmu balaghah ini ialah ilmu badi'. Ilmu balaghah ada 3 kan. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, kemudian ilmu badi'. Apa itu ilmu badi'? Cuba kita tengok nota ilmu badi'. Okay. Ya, saya nak share nota ilmu badi'. Ilmu badi' ada 2 bab, iaitu muhassinat lafziyah, muhassinat ma'nawiyah. Apa ilmu badi'? Maksudnya secara mudahnya ilmu badi' ni kita nak hias. Nak hias. Sudah kita buat bahasa yang menepati, ilmu ma'ani, kemudian ilmu bayan pun kita kena cuba indahkan bahasa kita. Sama ada indah dari sudut lafaz ataupun indah dari sudut makna. Contohnya, kalau kita minat nak buat puisi, kita pun buat puisi. Ataupun kita menulis cerpen ataupun menulis novel, kita pun tulis. Kita tulis puisi, orang yang minat tulis cerpen, yang minat tulis novel. Dia kena check, selepas tulis semua, dia kena check. Elokkan ilmu ma'ani. Jadi, susunan ayat tu, nak guna ijaz ke nak guna itnab? Kalau nak guna ijaz, apa teknik-teknik ijaz? Apa yang boleh dihadzafkan? Apa yang boleh dikasarkan? Kalau nak itnab, nak tambah lagi. Okey, nak tambah lagi, nak tambah dari sudut apa? Nak guna teknik mana? Ilmu balaghah ada beritahu kan? Taudih. Bawakan contoh-contoh. Bawakan keterangan-keterangan. Tambahkan lagi maklumat-maklumat. Taudih. Ataupun sebut khas ba'dal am. Selepas sebut yang am, sebut khas. Detailkan lagi. Detailkan lagi siapa yang terlibat. Okay. Ataupun zikrul am ba'dal khas. Selepas sebut yang kecil-kecil, sebut yang besar-besar. Itu itnab. Untuk memanjangkan bahasa. Okey. Selepas tulis, check, ilmu ma'ani, okey semua, tengok pula ilmu bayan. Tengok ilmu bayan. Dalam puisi yang ditulis, dalam cerpen yang ditulis, dalam novel yang ditulis, bahagian mana kita nak kuatkan lagi ilmu bayan? Nak guna tashbih ke, nak guna isti'arah ke? Tengok, ini saya tulis direct sangat ni. Saya nak guna bahasa kiasan. Saya nak guna bahasa yang indirect. Saya nak guna kaedah perumpamaan. Bagaikan. Maka aku melihat sang purnama berlalu pergi. Muhammad pun terus melambaikan tangannya dan lautan tersenyum. Sambil tersenyumnya lautan. Jadi masukkan ilmu, tengok dari sudut ilmu al-bayan. Nak guna apa? Tashbih, ataupun nak guna isti'arah, ataupun nak guna majaz mursal, ataupun nak guna bahasa simbolik, kinayah. Kinayah. Okey. Selepas itu, satu lagi, kalau nak manfaatkan balaghah Arabiah inilah. Tengok ilmu badi'. Jadi dalam puisi ataupun cerpen ataupun novel yang ditulis tadi, kita nak hias pula. Beres dah ni ilmu ma'ani ilmu bayan. Kita puas hati dah. Kita nak hias pula dari sudut. Nak hias macam mana? Ada 2 jenis. Nak hias. Satu nak hias lafaz, satu nak hias makna.
Nak hias lafaz tu, biar lafaz tu sedap didengar. Bila dibaca, khususnya puisi lah. Ya, macam lagu-lagu kan, kita tengok pasal orang akan dengar. Jadi perlu, sangat penting, muhassinat lafziyah. Hiaskan lafaz. Orang dengar lafaz kita tu sedap. Tak puas dengar. Contohnya tengok dalam bahasa Melayu pun banyak ya, teknik ilmu badik. Contohnya dalam pantun ya, pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan, walau jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan. Jadi rima akhir tu, delima batu, walau jauh beribu batu, hilang di mata, anak sembilan, di tapak tangan, ngan kan, tapak tangan, hilang di mata, di hati, jangan, ngan tu, di akhir tu, rima akhir, suku kata akhir, sama. Itu teknik ilmu badik, dipanggil as-saj'u. As-saj'u, nanti ada dalam muka ya. Dan kita tengok pucuk pauh dengan walau jauh. Pauh, jauh, dekat-dekat suara ni, bunyiannya dekat-dekat kan. Pauh, jauh. Cantik tu. Sedap didengar. Dalam Quran banyak juga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ada banyak ayat Quran yang ada didengar tu saja sudah terpegun. Jadi ilmu badik ni hasil daripada Quran lah. Orang-orang Arab baca Quran, lepas tu dia kaji. Kenapa ya sedap baca ayat ni? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kan sedap. Taqhar, tanhar. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Sedap kan? Itu ilmu badik lah. Orang Arab tiru daripada Quran, cari, kaji. Kenapa sedap dengar? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi, orang Arab kaji, kenapa sedap dengar Quran ni? Akhirnya, rupanya ada muhassinat lafziyah, ada hiasan lafaz. Satu lagi hiasan makna. Hiasan makna pula, kita dengar, oh sedap dengar. Sedap dengar pidato dia. Contohnya, qala Abu Bakar As-Siddiq selepas dilantik jadi khalifah, ba'da tawliyatihi lil khilafah. Madza qala Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar, orang dulu tak nak jawatan. Orang dulu tak nak jawatan. Tak nak jawatan tinggi. Tak cari. Orang sekarang je, orang akhir zaman je duk berebut nak jawatan. Ya? Orang akhir zaman berebut nak jawatan. Sanggup memfitnah supaya dia dapat jawatan tu. Sebab apa? Nak jawatan. Ada kepentingan. Orang dulu tak nak jawatan. Pasal apa? Tak sanggup nak pikul tanggungjawab, amanah. Tak sanggup. Jadi Abu Bakar pun tak sanggup. Tak nak dia. Tapi dibuat undi. Dibuat perbincangan, akhirnya dilantik. Dalam sebulat suara melantik Abu Bakar. Maka Abu Bakar bila dilantik, dia tak tolak lah. Sebab ini sudah persetujuan secara syura dalam balai Bani Sa'idah. Jadi, bila dilantik, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar bangun. Ayyuhan nas, inni qad wullitu walastu bi khairikum. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah dipilih. Walastu bi khairikum.
Akan tetapi bukanlah aku yang terbaik dalam kalangan kamu. Tengok. Ya? Betapa tawaduk seorang orang yang hebat dari sudut Islam, dari sudut iman, dari sudut akhlaknya. Dan dia pun orang yang tua. Tapi dia tidak mendabik dada. Aku telah dilantik menjadi pemimpin kamu. Tetapi aku bukanlah orang yang terbaik dalam kalangan kamu. Walastu bi khairikum. Jadi saya nak beritahu kenapa sedap ayat dia ni. Tengok ya. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Sekiranya kamu melihat aku di atas kebenaran, maka bantulah aku. Dan sekiranya kamu melihat aku di atas kebatilan, maka halanglah aku. Kan sedap ayat dia. Sebab apa? Dia guna muhassinat maknawiyah. Dia hiasan makna. Hiasan makna datangkan makna yang bercanggah. Sekiranya kamu melihat aku di atas kebenaran, bercanggah dengan kata-kata dia yang selepas itu, sekiranya kamu melihat aku di atas kebatilan. Kebenaran, kebatilan. Bantulah aku dan juga halanglah aku. Jadi ini teknik kita panggil muqabalah. Kita akan belajar nanti. Itu hiasan makna. Inilah ilmu badi'. Ilmu badi' banyak dikaji berasaskan Al-Quran. Kaji rahsia sedapnya bahasa Quran ni. Tengok indahnya dari sudut lafaz, bunyi-bunyian dia, itu muhassinat lafziyah. Indahnya makna yang disampaikan itu muhassinat maknawiyah. Baik. Kita tengok ilmu badi'. Ilmu badi'. Badi' bermakna apa? Badi' ni ialah mencipta dengan inovasi. Mencipta dengan penuh inovasi. Badi'us samawati wal ard. Mencipta dengan penuh inovasi dan juga penuh dengan keindahan dan kehalusan. Membuat inovasi, mencipta sesuatu yang penuh dengan keindahan dan kehalusan. Itu badi'. Orang yang mencipta sesuatu yang penuh keindahan dan kehalusan. Itu badi'. Bimakna lughawi dari sudut bahasa, al-jadid al-mukhtari'. Suatu yang baru yang diciptakan. Suatu yang baru yang diciptakan. Ya. Itu dari sudut bahasa. Tapi dari sudut istilah ilmu ulama' balaghah, apa dia? Ilmun. Ta'rif tu'raf ilmun tu'rafu bihi. Ilmu yang dikenali dengannya. Maknanya kita belajar ilmu ni, kita dapat kenal apa? Wujuhu tahsinil kalam. Bentuk-bentuk mengindahkan bahasa. Bentuk-bentuk mengindahkan bahasa. Ialah bentuk-bentuk nak indah dari segi apa? Dari segi lafaz. Nak indah apa? Dari sudut makna. Jadi kita ilmu yang dikenali bagi bentuk-bentuk mengindahkan tahsin, mengindahkan al-kalam bahasa. Selepas apa? Selepas riayah, selepas kita melihat kepada sesuai bahasa dengan keadaan dan juga terang makna. Maksudnya ilmu tahsinul kalam ini, ilmu badi' ni kena boleh kita teruskan selepas meraihkan ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan. Mutabaqah muqtadar hal, ini ilmu ma'ani. Wuduhud dilalah ala ma'nal murad, ini ilmu bayan. Jadi dia kata, ilmu yang kita belajar untuk mengelokkan bahasa selepas kita settle ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan. Okay. Tengok contoh. Okay. Ada dua, muhassinat lafziyah dan juga muhassinat maknawiyah. Apa itu muhassinat lafziyah? Apa teknik-tekniknya? Okay. Muhassinat lafziyah ada teknik jinas, ada teknik iktibas, ada teknik as-saj'u. Mudah untuk difahami
Tapi uh, uh, mencabar untuk kita praktis pasal bukan bahasa kita. Tapi boleh kita guna untuk bahasa Melayu juga. Kita boleh apply dalam bahasa Melayu. Sebab ini ialah formula daripada Al-Quran. Formula daripada Al-Quran. Muhassinat maknawiyah, tauriyah, at-tiba, al-muqabalah, husnul ta'lil, ta'kidul madhi, uslubul hakim. Okay. Kita nak belajar al-jinas dulu. Muhassinat lafziyah. Al-jinas. Belajar al-jinas. Al-jinas. Apa itu al-jinas? Jadi dengan bahasa mudah al-jinas kita datangkan dua lafaz. Ataupun tiga lafaz yang mirip. Yang mirip. Macam tadi, pucuk pauh delima batu. Lepas tu kita kata lagi, walau jauh beribu batu. Pauh, jauh. Dekat-dekat. Batu, dekat-dekat. Jadi ini dipanggilkan teknik jinas. Apa itu jinas? Yatashabah. Kita datangkan dua lafaz yang mirip dari sudut sebutannya. Tapi berbeza dari sudut makna. Berbeza dari sudut makna. Tak nak perkataan yang sama. Jadi dua perkataan lah sebab makna lain kan. Jadi didatangkan dua perkataan yang mirip dari sudut sebutannya, bunyiannya, tetapi tidak sama dari sudut maknanya. Makna berbeza. Lafaz mirip ataupun 100% sama tapi berbeza. Masalah bawa kalimah as-sa'ah dengan as-sa'ah. Satu as-sa'ah bermakna hari kiamat, satu as-sa'ah bermakna jam tangan. Dalam satu ayat. Itu jinas. Okey. Jinas launun min alwanil jamal al-lafzi. Jamalul lafzi. Indah dari sudut lafaz. Sebab bila bercakap tentang lafaz, mesti kita bercakap tentang bunyian dia. English dia kata apa? Sound. Phonetics. Dia panggil phonetics. Dalam linguistics dipanggil phonetics, ilmu phonetics. Jadi dia ada tanasub, dia memberi satu cita rasa yang ada kesesuaian dan juga keseragaman. Jadi jinas ni dua lafaz yang mirip tetapi berbeza makna. Jadi ada jinas tam. Ada jinas ghairu tam. Kalimah tam maknanya kamil. Jinas kamil, jinas ghairu kamil. Apa jinas tam? Apa jinas kamil ini? Tam, biasa kita dengar kan? Inni bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Utammima, menyempurnakan. Apa lagi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Atmamtu, aku telah sempurnakan. Jadi tam, sempurna, 100%. Jadi jinas ni jinas yang sempurna, yang 100% sama. 100% sama. Ghairu tam yang tak mirip 100%. Sebab kita kata tadi kan, kita datangkan dua lafaz yang mirip. Kita boleh datang dua lafaz yang 100% mirip ataupun mirip sebahagian besar. Jinas yang 100% mirip ada 4 syarat. Huruf, bilangan huruf sama, jenis huruf sama, susunan huruf sama juga. Hayatil huruf, panjang pendek pun sama. Jadi kalimah itu 100% sama. Cuba tengok contoh. Qala ta'ala, yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Jadi sa'ah yang pertama dengan sa'ah yang kedua. Ini jinas. Dalam satu ayat ada dua perkataan. Sebutannya sama, bunyiannya sama.
tetapi maknanya berbeza. Ini jinas. Jadi yang pertama itu ialah yaumul hisab. As-sa'ah, hari kiamat, hari perhitungan. Yaumul ba'thi. Sa'ah kedua ialah lahzah zamaniyah, muddah zamaniyah, tempoh masa. Jadi sa'ah yang pertama hari kiamat. Sa'ah yang kedua ialah tempoh masa. Rahbah. Contohnya lagi rahbah. Seolah satu perkataan yang diulang. Tidak. Ini dua perkataan. Rahbatun. Rahbah yang pertama bermaksudnya halaman rumah. Bina'ul bait. Rahbah yang kedua maksudnya luas. Rahbatun. Ini halaman rumah yang luas. Rahbatun. Lagi al-absar. Dengar al-absar. Yang pertama bermaksud lihatan. Yang kedua ulil absar. Orang-orang yang mempunyai al-absar. Maksudnya yang pertama maksudnya penglihatan. Ru'yah. Hasatir ru'yah. Panca indera penglihatan. Yang pertama. Yang kedua bermaksudnya ahli ilmi. Ashabul ilmi. Jadi lafaz sama 100%. Maksud berbeza. Ini jinas tam. Bahawa dua lafaz. Dua perkataan yang mirip. Jadi kita belajar yang ni jinas tam. Sama 100%. Okey. Cuma saya minta contoh ini. Qad yanzilul mataru syita'an wa qad yanzilu saifan. Tukar. Bukan yanzilu. Nazala. Sebab kalau yanzilu, qad ni sebagaimana saya beritahu, kalau qad dia masuk fa'il madhi, dia jadi sesungguhnya. Ataupun litakthir, untuk menunjukkan banyak. Kalau masuk atas fa'il mudhari', dia bermakna kadang-kadang. Makna kadang-kadang. Jadi kalau qad ni masuk atas fa'il madhi, maksudnya sesungguhnya. Ini salah ya, sebab kalau tidak jadi makna kadang-kadang. Ini silap. Qad nazala sepatutnya. Qad nazala al-mataru syita'an wa qad yanzilu saifan. Jadi negara Arab ni hujan tak turun musim panas. Tak turun. Tak nampak, tak jumpa hujan musim panas. Ya. Musim panas negara Arab tak turun hujan. Bila hujan turun? Musim sejuk. Macam hari sekarang ni. Sekarang ni di negara Arab tengah sejuk. Tengah sejuk ya. Dijangka di beberapa negara Arab ni turun salji. Sehari dua ni turun salji. Sejuk. Musim sejuk ni lah turun hujan. Musim panas tidak. Jadi dia kata qad nazalal mataru syita'an. Sesungguhnya turun matar pada musim sejuk, syita'. Bila kata sesungguhnya litakthir lah. Litakthir. Wa qad yanzilu saifan. Akan tetapi kadang-kadang dia turun pada musim panas. Akan tetapi kadang-kadang turun juga dia pada musim panas. Tapi bukan banyak, sedikit. Yaqil. Jadi yang qad yang pertama, makna dia takthir. Qad yang kedua, makna dia taklil. Jadi ini dan ini dianggap dua perkataan yang berbeza maknanya. So dia lah jinas tam. Faham ya? Jinas tam. Dalam bahasa Melayu tak banyak jinas tam. Sebab apa? Bahasa Melayu tak kaya macam bahasa Arab. Bahasa Arab ni kaya. Perkataan yang sama mempunyai makna yang berbeza.
Tapi dalam bahasa Melayu tak banyak. Perkataan yang sama, makna berbeza, tak banyak. Okay. Jinas ghairu tam. Teknik ini banyak dalam bahasa Melayu. Pasal kita pun ada guna teknik lafaz yang mirip, makna berbeza. Okay. Bila jadi jinas ghairu tam? Bila tidak menepati syarat 4 tadi. إذا اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة. Bila tak cukup, sama ada adadul huruf tak sama, nau'ul huruf tak sama, tartibul huruf tak sama, panjang pendek dia pun tak sama. Jadi dia mirip, masih nampak macam ada kemiripan. Kita baca pun kita rasa dekat-dekat je bunyi dia. Kita akan rasa macam tu. Tapi dia tidak sama 100%. Sedikit je dia berbeza. Masalah, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Iaitu taqhar dengan tanhar. Beza dia satu huruf saja. Yang mula-mula qaf, yang kedua itu nun. Humazah dan lumazah. Beza dia ha dengan lam. Wajibtuka min saba'in binaba'in. Yakin. Saba'in, naba'in. Mirip kan? Qala khansa' fi ratha'i akhiha. Innal buka'a huwa syifa'. Innal buka'a huwa syifa' minal jawa bainal jawanih. Al-jawa dan juga al-jawanih. Jadi ada kalimah yang mirip. Jawa dengan al-jawanih. Jadi ini jinas ghairu tam. Hala nuhaka nuha. Hala nuhaka nuha. Nahaka wa. Hala nuha. Hala nahaka nuhaka. Nahaka nuhaka. Jadi yang itu na, yang itu nu. Huruf sama. Susunan pun sama. Baris pula tak sama. Jadi dia nak baris sama. Sedangkan ada huruf sama je. Yang nahaka dengan nuhaka sama je, ada 2 huruf, bilangan huruf. Jenis huruf sama juga, nun, ha, alif, kaf sama. Tartib pun sama, nun, lepas nun, ha, lepas ha, alif, lepas alif, kaf sama. Tapi hai'ah, baris dia pula berbeza. Jadi tak cukup syarat. Jadi ini jinas ghairu tam. Tak sempurna, bukan jinas 100%. Tapi inilah teknik yang digunakan untuk mengindahkan lafaz. Jadi bila kita buat puisi, buat cerpen, khususnya puisi lah penting dalam puisi ya. Dalam cerpen kadang-kadang kita nak ada juga jinas. Guna teknik ini untuk sedap bila dibaca. Al-iqtibas. Al-iqtibas ialah meniru. Meniru ayat Quran. Al-iqtibas ialah tadminun nathar atau syair syai'an minal Quran. Syai'an minal Quran atau minal hadith syarif. Iqtibas ialah tadmin, memasukkan dalam prosa ataupun puisi, memasukkan sama ada dalam prosa ataupun puisi. Syair ni puisi, kita buat puisi, buat syair. Nasar ini ialah prosa, sama ada buat khitabah, pidato, risalah, penulisan, kita buat makalah, rencana, itu nasar. Jadi kita memasukkan sama ada dalam prosa ataupun dalam penulisan syair syai'an minal Quranil Karim atau hadis asy-syarif. Tapi ghairu dilala ala annahu minhuma. Tapi bukan nak kata ini Quran. Bukan berdalil
Bukan kita tulis sebagaimana dalam firman Allah. Itu menjadi berdalil. Tidak. Kita ambil ayat Quran, masukkan dalam ayat kita. Kita masukkan sedikit daripada ayat Quran, masukkan dalam ayat kita. Dan boleh diubahkan sedikit ayat Quran itu dalam ayat kita. Ubah sedikit. Ubah sedikit sajalah. Contohnya dalam bahasa Melayu pun boleh kita buat macam innallaha ma'as sabirin. Itu ayat Quran. Innallaha ma'as sabirin. Itu ayat Quran. Awak nak dalam ucapan sahabat-sahabat semua, saya sedar bahawa kita sekarang ini dalam era yang penuh dengan cabaran dan rintangan. Saya faham sahabat-sahabat semua dicengkam. Sahabat-sahabat semua dicengkam. Itu tasbih lah tu. Itu tasbih ataupun itu isti'arah lah tu. Isti'arah makniyah. Sahabat-sahabat semua dicengkam dengan ketakutan dan juga kebimbangan. Jadi kita dicengkam ketakutan dan kebimbangan. Itu isti'arah makniyah. Sebut musyabbah iaitu kebimbangan, ketakutan. Musyabbah bih seperti helang. Ya. Dicengkam. Seperti helang. Mithlu saqar. Tapi tidak sebut musyabbah bih, sebut musyabbah. Itu isti'arah tasrih makniyah, bukan tasrihiyah. Tak ditasrihkan musyabbah bih. Tapi didatangkan sifat helang, iaitu cengkam. Dicengkam rindu. Rindu tu seperti helang, mencengkam. Digilis. Digilis kecewa. Kecewa itu seumpama apa yang menggilis? Batu yang berat. Tapi tidak sebut batu berat, musyabbah bih. Sebut musyabbah. Digilis kecewa. Kecewa musyabbah. Tapi didatangkan sifat musyabbah bih iaitu gilis. Itu isti'arah makniyah. Baik. Kita dah bincang dari isti'arah dulu. Okey. Dalam pidato saya tu contohnya, saya faham sahabat-sahabat sedang dicengkam dengan kebimbangan dan ketakutan. Tetapi bersabarlah. Sesungguhnya Tuhan bersama orang yang bersabar. Jadi sesungguhnya Tuhan bersama orang yang bersabar. Itu ayat anda. Tapi anda tiru daripada innallaha ma'as sabirin. Bukan berdalil. Kalau berdalil lain. Berdalil anda akan kata bersabarlah sahabat-sahabat kerana Allah menyeru kita supaya bersabar. Sebagaimana dalam firman-Nya innallaha ma'as sabirin. Itu berdalil. Tapi ini kita buat seolah itu ayat kita. Kita tiru je ayat daripada Quran. Sebagaimana banyak sastrawan, masalan Abdul Mu'min Al-Asfahani, la taghurrunnaka dhulma kathratul juyushi wal ansar innama nuakhiruhum liyaumi tashkhasu fihi al-absar. Jadi ini ayat Quran. Tapi seolah dia buat ayat dia. Cuma dia tiru daripada Al-Quran. Qala Ibn Sina Al-Malik. Rahalu falastu masaila an darihim. Ana bakhi'u nafsi ala atharihim. Dia ambil sedikit cebisan daripada ayat Quran. Masuk sebagai sebahagian daripada kata-kata dia. Wala ta'adun nas fi awtanihim. Qallama yur'a gharibul watan. Idza ma syi'tu 'aishan bainahum khalikun nasi bi khulqi husni. Ambil contoh daripada hadis. Itu iktibas. Iktibas ialah tiru ayat daripada Quran ataupun daripada hadis. Masukkan dalam teks dia. Sebahagian, bukan satu ayat kamil. Bukan satu ayat kamilan. Kalau ambil satu ayat yang sempurna ayat Quran tu jadi ayat Quran teruslah. Dia ambil sedikit je. Sedikit rangkai kata sahaja. Dimasukkan. Jadi iktibas ialah tiru bahasa Quran ataupun bahasa Al-Hadis. Ini juga min muhassinat lafziyah. Sebab apa? Berkaitan dengan lafaz kan.
Tadi nak elokkan bunyi. Yang ini nak memilih lafaz, pilih perkataan. As-saj'u juga berkaitan dengan bunyi. Iaitu rima akhir. Rima akhir. Rima akhir. Harf. Tengok. Ta'amal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Jadi yang akhir, bunyi akhir. Harf. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi nak'a. Jadi ha tu. Ha. Nak'a dengan fawasatna bihi jam'a. Dengan a. Itu as-saj'u. Sama rima akhir. Macam dalam pantun lah. Ya? Dalam pantun. Sudah pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca harap balas. Last. Lagu Melayu. Kalau kita perhati lagu, banyak guna as-saj'u. Ini semua diambil daripada Quran. Tengok apa rahsia. Kenapa Quran ni seronok baca, sedap dengar. Lafaz dia pun sedap. Inilah teknik-teknik yang dipelajari oleh ahli balaghah tentang lafaz Al-Quran sehingga timbullah lafaz-lafaz, timbullah formula as-saj'u, formula al-iktibas dan juga formula al-jinas. Baik. Dia lafaz as-saj'u tiga, dia kata tiga jenis, sama ataupun yang kedua itu lebih panjang ataupun yang kedua itu lebih pendek. Tapi kalau yang kedua itu lebih pendek itu aib, itu kecacatan, tidak digalak, tidak disuruhlah buat. Kalau buat jadi aib dan tidak elok. Ini tentang muhassinat lafziyah. Kita belajar 3 je, muhassinat lafziyah. So, next kita akan belajar tentang tajuk terakhir, minggu depan tajuk terakhir. Muhassinat maknawiyah. Muhassinat maknawiyah. Okay, sebelum tu, mungkin muhassinat maknawiyah. Boleh nampak tak muhassinat maknawiyah? Boleh Ustaz, boleh. Muhassinat maknawiyah ni, kita nak elokkan makna pula. Tadi nak elokkan lafaz. Kita ambil daripada Quran, nak elokkan lafaz. Ambil perkataan daripada Quran, sebahagian, cebisan, sebahagian daripada ayat Quran. Bukan satu potong ayat je, sedikit sahaja. Ataupun kita pilih 2 perkataan yang mirip, dekat-dekat je bunyi dia. Mirip 100% ataupun sebahagian besar. Mirip 100% ataupun sebahagian besar. Itu jinas. Ataupun saj'u, sama suku kata terakhir. Itu semua berkaitan dengan lafaz. Ini berkaitan dengan muhassinat maknawiyah pula. Macam mana kita nak menyampaikan makna. Jadi kita tak kaji lafaz lah ni. Kaji makna. Nak bawa makna berlawanan ke? Nak bawa makna yang tersirat ke? So dia ada teknik-teknik dia. InsyaAllah ini kita akan belajar pada minggu depan. Daripada muka 135, 29. Lebih kurang 6 muka surat. InsyaAllah minggu depan kita belajar ya. Kita ada dalam muhassinat maknawiyah ni ada tauriyah, ada tibaq, ada muqabalah, ada husnul ta'lil, ada ta'kidul madhi, ada uslubul hakim. InsyaAllah kita belajar di minggu hadapan. So, ada soalan silakan kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Ada soalan boleh kemukakanlah.
Tak ada ya? Okey. Ujian tak ada final exam dalam bentuk macam baru ni juga ya. InsyaAllah dibuat masa final. Okey, saya rasa kita berhenti dulu, tangguh dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya doakan anda semua sentiasa bersemangat, sentiasa cintakan ilmu, sentiasa berjuang